Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wa sa'mil bihi jasadi bi hawli wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah. Terafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Pada malam ni dapat kita sambung Idahul Albab li Murid An-Nikah bis Shawab pada menyatakan
orang yang nak berkahwin dengan sebenar-benarnya, iaitu kita masuk berkaitan dengan rukun nikah, masuk kita bab saksi, dah masuk dah bab saksi, dan sambungan bab saksi. Sambungan bab saksi pada muka surat 11 Jawi, Rumi 40. 11 Jawi, Rumi 40. Dalam perbahasan nak habiskan malam ni, insya-Allah kita nak habiskan bab saksi. Habiskan lah, habis dah. InsyaAllah kita habiskan juga. Tak banyak dah berkaitan dengan saksi. Setelah kita lalui 1, 2, 3 kali dah bab saksi. Ni masuk kali keempat. Habiskan malam ni insyaAllah. Muka surat 11 Jawi, Rumi 40. Idahul albab limurid an-nikah bisawab, ataupun setengah kitab bukan idahul albab, idahul bab, setengah kitab. Okey, muka surat 40, Rumi Jawi 11. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi 'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dan tiada disyaratkan pula, setelah kita membahaskan berkaitan dengan macam-macam syarat nak jadi saksi, tidak semudah yang disangkakan. Ingatkan jadi saksi ni mudah aja. Duduk, dengar, sah, settle. Rupanya banyak syaratnya kan. Tak boleh fasik, kena adil, saksi kena 2 orang, kemudian lelaki, perempuan tak boleh, kemudian mesti ada akal, kemudian mesti baligh, mesti merdeka, mesti Islam, ada saksi, mesti rasyid, yakni cerdik, tak boleh kanak-kanak, tak boleh orang gila, perempuan, hamba tak boleh. Kemudian khunsa tak boleh. Apa lagi? Macam mana pun ada pendapat yang kedua ni, iaitu jika masyhur di tempat itu semuanya fasik, nak cari orang yang adil tak boleh. Adakah sah nikah dengan saksi yang fasik tadi? Kerana umumnya di satu-satu tempat tu tak ada dah orang yang adil. Maka mengikut pendapat yang kedua ni sah nikah dengan 2 saksi yang fasik. Sebab apa? Sebab kalau tidak macam tu, bermaksud tak ada orang boleh kahwin, dan kahwin juga, kalau kahwin juga maka tak sah. Bila tak sah maka putus nasab. Maka untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih besar, maka walaupun fasik, sah juga jadi saksi. Kemudian dibincangkan sikit berkaitan dengan maksud fasik tu apa, iaitu melakukan dosa besar dan tak bertaubat, ataupun mengekali dosa kecil. Dan syarat seterusnya yang kita dah bahas sebelum ni adalah saksi tu mesti manusia, jin tak boleh, binatang pun tak boleh, tumbuh-tumbuhan pun tak boleh, boleh manusia aja. Dan disyaratkan juga boleh dengar, tak pekak lah saksi tu. Kalau tidak nak jadi saksi macam mana? Itu pun kita dah bincang lepas. Kemudian syarat juga tak boleh saksi tu nyanyuk, dan syarat juga saksi tu tak boleh kerja yang tak layak dengan dia. Okey, ini pun kita dah bahas panjang lebar. Dan saksi tu juga mesti adil, walaupun adilnya mastur, tersembunyi. Kemudian jika terbukti saksi itu fasik, tapi ketika kahwin tu
ketika nikah tu nampak macam adil, tapi lepas pada kahwin tu, lepas pada lama pada tu baru ternyata saksi tu fasik, maka tak sah pernikahan. Habis. Sampai situlah secara ringkasnya yang kita dah bahas lepas. Maksud kita pengkesudahan, pengakhiran ataupun kesimpulan ataupun beberapa poin lain yang berkaitan dengan saksi tadi. Kemudian habislah bab saksi, masuk rukun ketiga iaitu wali pula. Itu akan datanglah. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Dan tiada disyaratkan pula dua saksi tadi dihadirkan keduanya, lagi diserukan, dihadirkan keduanya, yakni dipanggil ataupun diarahkan, lagi diseru. Tak syarat. Untuk jadi saksi tak syarat. Maksudnya dipanggil, okey, mari sini, engkau dua orang ni saksi tau. Tak syarat gitu. Begitu pun boleh, tak begitu pun boleh. Tak begitu tu macam mana? Sesiapa yang menyaksikan perkahwinan itu boleh jadi saksi. Jadi saksi itu tak disyaratkan dihadirkan, tak disyaratkan suruh engkau jadi saksi, tak disyaratkan untuk sign. Engkau kena sign ni sebagai jadi saksi. Kan ada dua saksi tu kan sign. Tak syarat. Cuma itu dari sudut dokumentasi aja. Kalau ada apa-apa pertikaian, maka saksi yang tertulis di surat nikah tu akan dipanggil. Cuma adakah disyaratkan saksi itu mesti dipilih ketika nak berlakunya akad nikah? Tak syarat. Adakah mesti diseru, mesti dipanggil dia? Tak syarat. Sesiapa yang menyaksikan perkahwinan atau pernikahan itu adalah saksi. Jika cukup syarat dan dua orang, maka sah perkahwinan. Walaupun yang diseru, yang dipanggil, yang disuruh sign tu rupa-rupanya fasik, tak sah bagi dia jadi saksi. Tapi yang lain yang beratus orang yang menyaksikan perkahwinan itu, macam mana? Okey aja, kalau lebih dua orang, maka sahlah pernikahan. Walaupun orang yang sign tu tak sah, yang diseru atau yang dipilih tadi. Okey? Dan memadalah dengan hadir keduanya. Memadai dengan hadir aja saksi tadi. Dua orang saksi cukup syarat hadir. Hadir pula dengan sendirinya. Memadai, sah dah perkahwinan tu. Dan mendengar akan ijab dan qabul, maka sahlah akadnya itu. Jadi kalau katakanlah ketika perkahwinan dia 20 tahun lepas, terbukti bahawasanya saksi itu sebenarnya saksi palsu. Maksud saksi palsu kan? Maksudnya saksi itu sebenarnya perempuan. Dia menyamar jadi lelaki. Geng LGBT. Setelah 20 tahun baru tahu. Setelah 20 tahun baru tahu sebenarnya saksi itu fasik, jahat. Main judi saksi. Maka nak kira perkahwinan tu tidak sah lah. Sebab dapat terbukti selepas itu walaupun 20 tahun, saksi itu rupa-rupanya fasik. Tapi adakah tak sah? Belum tahu lagi. Mungkin sah. Kenapa? Berapa ramai yang menyaksikan pada waktu tu? Yang menyaksikan waktu tu adalah yang datang Pak Imam, Pak Bilal, Tok Siyak, lepas tu jiran-jiran, lepas tu entah ramai-ramai datang lah, yang kenal, yang tak kenal. Ada dalam 50 orang. Takkan tak ada dalam 50 orang yang menyaksikan tu yang cukup syarat. Nampak okey, kira adil lah tu. Dan dah sebut dah, kita dah bincang sebelum ni. Adil tu walaupun mastur sekalipun, dia tidak fasik tu walaupun tersembunyi sekalipun, tak perlu dikorek. Jadi maknanya dalam 50 orang tu adalah 2 orang yang adil, yang nampaknya zahirnya adil, maka sah juga pernikahan tu. Yang masalahnya jika yang kahwin tu wali, tok kadi, lepas tu wali 2 orang, lepas tu saksi 2 orang, lepas tu pengantin 2 orang. Tiba-tiba dapat tahu saksi tu rupanya fasik, tak cukup syarat. Yang itu masalah. Pernikahan tu masalah. Sebab yang menyaksikan cuma 2 orang aja. Yang ini yang menyaksikan ramai, walaupun yang sign tu 2 orang, tak ada masalah. Dan demikian lagi tiada disyaratkan mengkhabarkan dia akan jadi saksi. Dan tak syarat pula orang bagi tahu, inilah saksi. Kalau kau nak tahu saksi kahwin, inilah dia 2 orang ni. Dan tak disyaratkan pula 2 orang tu kata,
Akulah saksi, tak syarat. Janji menyaksikan je memadai. Banyak ringan lah kalau kat sini kan. Banyak ringan. Kalau jadi apa-apa kan, kalau saksi tu fasik ke, lega lah juga. Banyak keringanan yang dapat. Sebab bukan semestinya yang jadi saksi tu yang duduk tepi tok kadi tu. Yang ditanya sah. Tu. Tak semestinya yang itu. Yang menyaksikan lain-lain pun tak ada masalah. Sebab itulah kalau pernikahan tu ramai yang menyaksikan, lelaki yang menyaksikan, bagus. Kalau katalah ramai yang menyaksikan tu bagus, lagi ramai lagi bagus. Cuma kalau kita perhati, time menikah ni yang ramai tu perempuan. Sibuklah perempuan ni. Time menikah tu dia paling sibuk sekali. Bawa dulang lah, bawa itu, bawa inilah, popek tu ramai dalam masjid. Perempuan lah ramai. Bukan kerja dia ramai gitulah mana-mana pun. Kalau dekat kubur kan, masa nak ke bumi jenazah, perempuan tak ada kerja kat situ. Tak ada hal dia pergi kubur tu. Apa hal dia menyibuk kat kubur tu. Malah sampai ke isteri si mati pun keluar sekali nak pergi tengok tanam. Perempuan bersepah pakai baju hitam. Padahal tak ada kerja pun dia duduk situ. Tapi ramai dia sibuk. Padahal duduk rumah dia diam. Nanti orang balik nanti dia baru datang. Yang nak datang sangat tu. Macam tu lah juga ni. Masa menikah ni, masa nak aku nikahkan, aku terima nikah ni. Yang sibuk perempuan. Lelaki ada 3-4 orang. Perempuan sibuk, dia busy sekali. Takak gambar situ, takak situ, selfie situ, TikTok situ, TikTok sini. Tengok baju tu, baju dia lawa, baju kahwin dia. Tak macam adik dia, macam kakak dia kahwin tak lawa baju pengantin gini. Duk popek. Ada yang tu siap pakaian pun tak berapa patuh syariah untuk masuk masjid. Ketat situ, ketat sini, dedah situ, dedah sini. Kemudian pula ada yang haid pun masuk masjid kerana pernikahan tadi. Sibuk. Allah lah. Duduk rumah tu. Biar lelaki ramai. Sebab lelaki ni kalau ramai-ramai menyaksikan pernikahan itu, kalaulah jadi masalah dekat 2 orang saksi yang sign tadi tu, yang dilantik tu, adalah ramai juga. Perempuan tak boleh jadi saksi. Aduh, hai. Kita tengok pun pening kepala. Okey. Sama juga macam tank kenduri makan kan. Kita pergi sibuk nak cari makan, tengok lauk. Dia sibuk nak tengok pengantin sibuk nak tengok pelamin. Tengok bilik pengantin. Tengok apa benda bilik pengantin tu. Perempuan. Ya. Kalau yang tak ada kena-mengena dengan perkara yang haram, okey lagi lah. Cuma menyibuk je. Tapi kalau kena-mengena dengan yang haram, itu yang kita risau lagi. Okey? Dan demikian lagi. Tiada disyaratkan mendengar sebut isi kahwin. Kerana tiada jadi syarat sah nikah dengan sebut isi kahwin. Dia tak dengar mas kahwin. Dia dengarnya aku nikahkan kau sekian dengan sekian. Aku terima nikahnya sekian. Itu je yang dengar. Mas kahwin dia tak sempat dengar. Boleh ke? Tak ada masalah. Sebab tak syarat saksi tadi dengar mas kahwin. Sebab mas kahwin tak wajib disebut dalam akad. Sebab mas kahwin tak wajib disebut dalam akad, maka kalaulah saksi tu tak dengar pun tak ada masalah. Seperti mendengar keduanya akan khutbah jua. Macam mendengar khutbah kan. Khutbah tu maksud khutbah lah. Khutbah nikah tu tak wajib dengar khutbah tu. Maka sebagaimana tak wajib dengar, sunat je dengar khutbah, begitu juga sunat je dengar isi kahwin atau mas kahwin. Itu sunat aja. Kalau tak dengar pun tak apa. Sebagaimana kalau tak dengar khutbah pun tak apa, khutbah nikah tak dengar pun tak apa, begitulah tak dengar mas kahwin pun tak apa. Sebab yang wajib bukan mas kahwin. Mas kahwin tak wajib untuk disaksikan, jadi saksi.
Okey? Dan demikian lagi, sah dua saksi itu. Dan demikian lagi sah dua saksi itu daripada dua anak laki isteri. Laki isteri itu suami isteri lah. Dan lagi, kalau saksi itu anak suami isteri, sah. Anak suami isteri. Anak dan demikian lagi sah dua saksi itu daripada dua anak laki isteri, daripada dua anak suami isteri. Maknanya yang kahwin ni dua dengan janda lah. Iaitu seorang saksi anak pengantin lelaki, seorang lagi saksi anak pengantin perempuan. Okey, memadai. Maksudnya duda kahwin dengan janda. Okey? Memadai. Itu anak pun memadai. Boleh. Atau keduanya anak suaminya pun boleh juga. Dia tak ada anak, perempuan tak ada anak. Ataupun kalau ada anak pun, anak perempuan atau tak nak jadi saksi lah. Yang jadi saksi ni, suami tu, pengantin lelaki punya anak. Duda lah. Ada dua orang. Sah ke perkahwinan? Sah. Okey? Atau keduanya anak isteri pun sah juga. Suami bujang, isteri janda, anak 8, 2 lelaki, 6 perempuan. Kahwin 25, kahwin dengan 50. Macam ada brand. Okey, contoh je tu. Maka siapa yang jadi saksi tu? Pengantin perempuan punya anak lelaki yang 2 orang, dua-dua. Sah ke? Sah. Sah. Atau keduanya anak isterinya, sah. Dan dengan dua seteru keduanya. Dengan musuh pun sah. Dua seteru keduanya. Maksudnya tak semestinya kena baik lah saksi tu. Kalau bermusuhan pun tak apa. Tak apa tu maksud sah juga perkahwinan itu. Janji orang, cukup syarat. Atau seteru salah seorang daripada dua laki. Laki isteri, suami isteri. Tak kisahlah musuh siapa-siapa pun. Ex ya kak. Ex-nya. Dia berjanji nak kahwin dengan orang lain. Sekali kahwin dengan orang lain. Marahlah ex dia ni. Pergi intai. Tengok perkahwinan tu. Tengok dalam keadaan marah lah. Lepas pada tu, ex yang lelaki ni, ex lelaki pula. Ex perempuan tadi lah. Lelaki dia mesti lelaki saksi. Nak orang lain lah kali kahwin dengan orang lain. Atas alasan apa? Macam mana alasan dia? Aku tidak sebaik kamu. Aku tidak layak untuk kamu. Boy. Mula-mula nak bukan main. Bila nak kahwin, aku tak layak lah konon. Aku tidak layak untuk kamu. Bukan kamu tidak layak untuk aku. Kata gitu pula. Awak ni baik. Saya ni bukan baik. Maka saya tak layak untuk awak. Awak terlalu baik untuk saya. Awak terlalu baik untuk saya konon. Padahal dah jumpa orang lain. Cakap je lah. Awak terlalu baik untuk saya. Pegirlah. Sembang. Jadi ex dia ni intailah. Bukan intai lagi, tengok dalam keadaan marah. Tengok. Adalah beberapa orang saksi. Lepas pada tu terbukti rupa-rupanya saksi yang ada semua fasik. Yang tak fasik yang ada seorang aja. Maka tak cukup seorang. Sudah. Siapa yang menyaksikan perkahwinan kita ni?
Siapa yang menyaksikan? Tak ada dah. Seorang je. Sudah. Adalah. You ingat tak? Masa kita kahwin, XI datang, kata isteri tu. You ingat tak? Masa kita kahwin, masa kita akad nikah, XI datang buat kecoh, ingat tak? Ingat tak? Oh yelah, yang you cakap tu kan, dia tu terlalu baik untuk you tu kan. Yang tu kan, dia ada masa tu. Dia dengar aku nikahkan, aku terima nikah, dia semua dengar. Panggil lah ex tu. Agak-agak ex tu nak datang tak? Pandang muka tak sah. Aku tak nak jadi saksi. Aku tak kira. Aku tak nak. Contohlah gitu. Nak panggil masuk mahkamah ni. Sebab semua fasik, seorang je yang adil. Seorang lagi, ex dia tu. Sebab nak macam mana bila nak kumpulkan balik orang yang menyaksikan, rupa-rupanya semua fasik. Sudah. Pujuklah pula. Pujuklah pula ex tu. Contohlah, nak buat contoh je. Okey? Atau salah seorang daripada atau seteru salah seorang daripada dua laki isteri, dua suami isteri tadi. Okey. Tak kira lah, seteru pun okey. Janji cukup syarat. Dan dengan dua nenek. Dua nenek ni benda pula. Orang dulu nenek ni cakap datuk lah. Dua nenek dengan maksud datuk. Keduanya. Dengan dua nenek keduanya. Dengan dua nenek, dua datuk keduanya. Maksudnya macam ni. Pengantin lelaki ada datuk. Okey? Pengantin lelaki ada datuk. Pengantin perempuan ada datuk. Dua-dua ni jadi saksi, boleh. Pengantin lelaki ada datuk belah ayah dan ada datuk belah mak. Ada datuk belah ayah dan ada datuk belah mak. Dua-dua ni jadi saksi. Maknanya satu pihak je lah, pihak pengantin perempuan aja. Pihak pengantin lelaki aja. Pihak pengantin lelaki aja, iaitu pengantin lelaki punya datuk belah mak dan belah ayah dia. Boleh. Kalau satu belah pengantin lelaki datuk, satu datuk belah pengantin perempuan, boleh. Apa lagi? Kedua-duanya belah perempuan, boleh. Belah perempuan, pengantin perempuan punya datuk belah mak dia, boleh jadi saksi. Pengantin perempuan datuk belah ayah dia, dua-dua ni, boleh. Boleh. Semua boleh. Okey? Dengan dua nenek keduanya, boleh. Nenek tu datuk je, bukan nenek tu nenek perempuan, bukan. Orang dulu memang cakap gitu. Okey. Maknanya datuk pengantin, tak kisahlah belah mana pun, boleh jadi saksi. Dan dengan nenek datuk perempuan. Dan dengan nenek maksudnya datuk perempuan, datuk belah perempuan. Dan bapa suami. Kejap. Dan dengan nenek dan bapa suami. Nenek dan bapa suami. Dan dengan nenek dan bapa suami. Yelah. Nenek ni adalah bapa isteri serta bapa suami. Nenek bagi isteri serta bapa bagi suami. Nenek bagi isteri, bapa bagi suami tu. Nenek ni, nenek isteri, maknanya datuk isteri. Datuk isteri jadi saksi dan bapa suami. Bapa suami, bapa pengantin lelaki. Maknanya satu saksi belah perempuan, iaitu datuk dia. Satu lagi saksi belah suami, belah pengantin lelaki, iaitu bapak dia. Bapak pengantin lelaki. Boleh. Kenapa dia cerita ni? Sebab dia nak cerita yang tak boleh. Ni yang tak boleh. Tetapi tiada sah, tak boleh. Tak boleh. Dengan bapa keduanya. Dua-dua bapa. Kerana bapa isteri itu wali. Okey. Yang tak boleh, bapa
isteri punya bapa, dan macam ni, pengantin perempuan punya bapa dan pengantin lelaki punya bapa. Tak boleh. Tak sah. Tapi kalau pengantin lelaki punya bapa dan pengantin perempuan punya bapa, dua orang ni saksi, tak sah. Tapi macam ni boleh. Pengantin lelaki punya bapa dan datuk perempuan. Datuk boleh. Datuk perempuan. Datuk pengantin perempuan. Boleh. Seorang lagi bapa kepada pengantin lelaki. Seorang bapa kepada pengantin lelaki, seorang lagi datuk kepada pengantin perempuan. Boleh. Tapi kalau bapa, dua orang saksi, bapa kepada pengantin lelaki dan seorang lagi bapa kepada pengantin perempuan, tak boleh. Dia nak sebut tak boleh. Sebab apa? Sebab apa tak boleh? Sebab kerana bapa isteri itu wali, maka tiada sah dijadi saksi. Sebab perempuan tu dia ada wali, bapa dia wali. Macam mana dalam masa yang sama bapa dia wali, dalam masa yang sama bapa dia juga saksi? Tak sah lah. Satu je lah jawatan. Jangan ambil dua-dua. Tak boleh. Okey. Bahkan jika ada perempuan itu lagi sahaya. Ni cerita lain dah pula. Ni cerita lain dah. Jadi faham lah tadi macam-macam kita bahas tadi. Saksi tu dua orang anak pengantin, boleh. Saksi tu dua-dua anak isteri kahwin dengan janda, boleh. Saksi tu musuh dia, seteru dia pun boleh. Saksi tu dua-dua datuk pengantin lelaki, pengantin perempuan punya datuk, boleh. Yang tak boleh seorang datuk, yang tak boleh seorang bapa pengantin lelaki seorang, bapa pengantin perempuan pun seorang, tak boleh. Yang sahnya bapa pengantin lelaki je sah, bapa pengantin perempuan tak sah. Sebab dia dah jadi wali, macam mana nak jadi saksi? Okey. Bahkan ni cerita lain pula. Bahkan jika ada perempuan itu lagi sahaya. Macam mana kalau perempuan tu hamba? Okey, ni pengetahuan am je lah. Jika ada perempuan itu sahaya, perempuan yang nak kahwin tadi tu hamba, dan bapanya sudah merdeka. Bapa kepada pengantin perempuan merdeka. Maksudnya bukan hamba lah. Anak perempuan dia je hamba. Maka sahlah dengan saksi. Sahlah dengan saksi bapa keduanya. Dan tuannya jadi wali. Kalau dia seorang hamba, perempuan tadi nak kahwin, bapa kepada perempuan tadi, hamba perempuan tadi, dia jadi saksi. Kan bapa perempuan, bapa pengantin perempuan tak boleh jadi saksi sebab dia akan jadi wali? Tidak. Kalau seorang hamba, tuan dia boleh jadi wali. Tuan dia boleh jadi wali. Maka hamba perempuan tadi kahwin, yang jadi wali adalah tuan dia. Tuan tadi lah kepada hamba tadi, dan yang jadi saksi adalah bapa dia. Boleh. Sebab yang tadi tak boleh. Sebab bapa dia saksi, bapa dia juga wali. Maka tak boleh jadi saksi, hanya boleh jadi wali aja. Yang ni boleh jadi saksi sebab wali diambil alih oleh tuan kepada hamba perempuan tadi. Okey. Dan sayugia. Dan sayugia. Sayugia ni maksud apa? Sayugia ni banyak maksudnya. Antara maksud sayugia adalah yustahabbu. Antara maksudnya adalah yustahabbu, iaitu sunat. Sayugia juga kadang-kadang bermaksud wajib. Sayugia kadang-kadang bermaksud dituntut. Sayugia kadang-kadang bermaksud sunat, mustahab. Kadang-kadang sayugia bermaksud harus. Sayugia ni, tengok ayat lah. Dalam kes ni sayugia ni bermaksud yustahabbu, yakni sunat.
Dan saya kira dengan masuk sunat, jangan diakad nikah. Jangan diakad nikah itu, jangan pernikahan itu dengan dua saksi. Dengan dua saksi. Sunat jangan. Sunat jangan. Faham tak? Sunat jangan. Maksudnya, sunat jangan ambil saksi dua orang ni, yang dia akan sebut nanti. Kalau ambil saksi juga dengan dua orang ni, maka sah. Tapi sunat jangan ambil. Okey. Dan saya kira jangan diakad nikah itu dengan dua jangan diakad nikah itu dengan dua saksi. Perlu dapat izin tuan tak? Adakah dia boleh paksa? Tuan dia yang sebab apa boleh jadi wali? Sebab tuan dia tu dia merangkap bukan merangkap, lebih daripada bapa lagi. Maka boleh. Jadi apa yang bapa boleh buat, tuan kepada hamba tadi boleh buat. Okey. Jadi dan saya kira jangan diakad nikah itu dengan dua saksi yang wajib atas keduanya haji atau umrah. Sudahlah. Dan belum lagi tunaikan keduanya. Mari kita baca betul-betul ni. Pening ke ni? Dan sunat sebaiknya semoleknya bila nak akad nikah, saksi tadi jangan saksi yang wajib atas keduanya, kedua saksi tadi, haji atau umrah. Haji atau umrah. Dan belum lagi ditunaikan keduanya. Cuba baca balik macam mana ni. Dan saya kira jangan diakad nikah itu dengan dua saksi. Jangan pakai, kalau boleh jangan pakai dua saksi ni. Yang mana saksi ni yang wajib atas keduanya haji dan atau umrah. Saksi tadi wajib atasnya haji, wajib atasnya umrah. Dan belum lagi tunaikan keduanya. Barangkali mati ia sebelum ia datang mengerjakan keduanya. Nanti Kang takut-takut kalau dia mati sebelum dia buat haji dan umrah sedangkan dia wajib, maka yang membawa kepada membatalkan akad nikah. Sudah. Jadi nikah jadi batal. Macam mana tu? Macam mana tu? Baca dalam molek perenggan ni. Okay. Dan saya kira jangan diakad nikah itu dengan dua saksi yang wajib atas keduanya haji atau umrah. Dan belum lagi tunaikan keduanya. Barangkali mati ia sebelum ia datang, sebelum dia mengerjakan keduanya haji dan umrah tadi, maka yang membawa kepada membatalkan akad nikah. Dia gini, kena faham molek-molek ni. Saksi sebaik-baiknya jangan ambil saksi yang belum lagi pergi haji yang wajib, umrah yang wajib, haji umrah yang wajib, yang mana dia telah wajib pergi, yang mana dia telah wajib pergi. Faham tak wajib pergi? Apabila cukup syarat syarat pergi haji, maka dia wajib pergi. Cuma dia pergi tu selagi dia hidup. Dia wajib pergi. Kalau katakanlah dia cukup syarat. Apa syarat haji ni? Syarat haji adalah cukup keperluan yang dia nak tinggalkan kat dalam rumah dia, negara dia, kat tempat dia, dan yang dia nak digunakan untuk perjalanan, ya mampu, maksudnya mampu, betul. Dan dia cukup dah duduk dari sudut kemampuan pergi berjalan, perjalanan tu cukup duit, nak hidup dekat sana cukup kelengkapan semua cukup,
Dan nak tinggal kat anak bini, kalau dia tinggal anak bini ke apa-apalah, nak bayar rumah, nak bayar kereta, apa semua cukup. Duit memang dah cukup. Dan dia juga dah mampu untuk pergi, dengan maksud dah ada duit. Dah ada kuota. Dah ada permit. Kalau zaman sekarang ni lah. Bila-bila masa dia nak pergi, dia boleh pergi dah. Sebab cukup syarat semua. Kalau orang macam ni, jangan. Jadikan dia, bukan jangan tu maksudnya haram. Maksudnya seeloknya, sayugianya jangan. Jangan pilih dia jadi saksi. Sebab dia mampu untuk pergi, dia nak pergi anytime. Bila tahun ni dia nak pergi haji, boleh. Sebab dia cukup. Dari sudut kuota dia ada, contohlah. Dari sudut duit dia ada. Semua cukup, kemampuan dia cukup dah. Tiba-tiba jadikan dia saksi. Okey, kena faham molek-molek. Dalam kita, kewajipan kita buat haji, dia panggil waktu tu muasa', iaitu luas. Kalau dia mampu untuk buat haji, dia tak wajib pergi segera. Dia boleh pergi bila dia nak pergi. Walaupun dia dah mampu, kemampuan dia dah ada. Tapi dia kena pastikan dia pergi tu sebelum dia mati. Jika dia sengaja melambat-lambatkan pergi sedangkan dia mampu, kemudian dia mati, maka dia berdosa. Okey. Jadi orang yang dah ada kemampuan untuk pergi haji, tapi dia saja melambat-lambatkan tanpa uzur syar'i, kemudian dia mati sebelum dia pergi, maka dia ni nama fasik. Saksi yang fasik tak sah jadi saksi. Sebab itulah. Tapi kalau dia sempat pergi, sepatutnya tahun ni dia dah mampu dah untuk pergi haji, semua cukup. Ini kalaulah pergi daftar kat tabung haji 80 tahun lagi. Itu tak mampu lah tu, walaupun duit ada. Tak mampu lah tu. Ini kira cukup dengan kemampuan lah. Nak pergi permit cukup, tak kisahlah furoda ke, tabung haji ke, muassasah ke, tak kisahlah pakai furoda pun okey. Pakailah apa pun, yang penting dia mampu. Dan dia pun jadi saksi dalam keadaan dia tak pergi haji lagi. Kemudian selang 3-4 tahun baru dia pergi. Selesai lah, perkahwinan tu sah. Bimbang takut belum sempat dia pergi, dia mati dalam keadaan uzur yang tidak dimaafkan. Maka dia ni nama fasik kerana kewajipan yang dah ada tapi dia tak laksanakan. Bila dia tu fasik dan dia mati, maka perkahwinan tadi tidak sah. Okey. Tu maksud dia. Tapi kalau ketika dia jadi saksi tu, dia tak mampu. Mungkin duit ada tapi tak ada permit ke, ataupun duit tak ada lagi, ataupun perjalanan tu tak selamat. Perjalanan tu tak selamat lagi kerana ada lanun ke apa ke, peperang dan sebagainya, maka dia tak mampu lagi. Bila dia jadi saksi, kemudian pernikahan settle, selang 3-4 tahun contohnya, dia dah mampu dah. Dan dia tak pergi juga walaupun dia mampu. Kemudian dia mati. Dia tu ketika dia jadi saksi, dia tak fasik. Maka perkahwinan tu sah. Walaupun dia mati dalam fasik. Sebab yang dia mati dalam fasik tu, kewajipan untuk pergi haji tu ada setelah 4 tahun dia jadi saksi. Ketika dia jadi saksi tu memang dia tak mampu. Yang tu tak apa. Yang tak naknya, ketika akad nikah tu dia mampu dah. Ketika jadi saksi akad nikah tu dia mampu dah. Cuma dia tak pergi je lagi. Kerana dia kata muasa' luas. Bila luas, bila-bila boleh pergi. Sedangkan dia boleh je pergi bila-bila. Akhir sekali, lepas 5 tahun dia mati tak sempat pergi. Sedangkan dia mampu. Maka perkahwinan tadi tak sah. Okey. Cuma sekarang ni macam-macam lah para ulama'.
kata sekarang ni kewajipan haji tak ada dah, dia kata gitu. Ada, saya dengar juga. Kewajipan haji tak ada dah sebab ada lanun di tengah jalan yang mengambil wang perlindungan. Kena bayar itu, kena bayar ini, kena bayar itu. Kan? Kalau tak bayar tak boleh kan? Bayar apa? Berapa kena bayar tu dengan kerajaan Arab Saudi? Berapa kena bayar dengan kerajaan Malaysia? Akhir sekali, itu semua lanun berlesen, dia kata. Maka sekarang ni kewajipan haji tarak dah. Siapa nak pergi boleh pergi, tapi semua tidak selagi ada lanun di tengah jalan, dia kata. Diistilahkan lanun. Dan apa yang diistilahkan tadi tu, kita kata masuk akal lah juga. Ada point lah. Ada point. Bukan saja-saja cakap. Cuma kita tak payah ambil keras sangat. Kira kalau dah mampu tu kira wajib lah. Kan? Takkan tak nak pergi haji. Okay? Visa je. Visa tu. Lanun berlesen. Okay? Bermula menanggung syahadah itu. Syahadah tu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Bukan, syahadah tu saksi lah. Syahid. Bermula menanggung syahadah itu, bermula mesti kena ada saksi yang adil itu. Bermula mesti ada orang yang boleh jadi saksi. Orang yang layak untuk menjadi saksi di dalam satu-satu qaryah itu fardu kifayah. Wajib rupanya. Wajib kifayah bagi sekalian orang yang adil. Jadi kalau katalah dekat kawasan qaryah dia tu, mungkin kita boleh kata masafah qasar 90 km radius, ada ramai orang adil. Katalah 10 orang adil, yang lain semua fasik. 10 orang je adil. Maka terangkat dah fardu kifayah. Iaitu ada juga orang adil. Dan 10 orang tu juga ada fardu kifayah atas mereka. Contohnya ada orang nak kahwin sana, 10 orang ni buat WhatsApp group. WhatsApp group kita ni WhatsApp group saksi adil. Tak bertambah WhatsApp group kita ni. Duk 10 orang daripada 7-8 tahun lepas. Kemudian ada nak berlaku pernikahan. Siapa nak pergi ni? Siapa nak pergi ni dalam 10 orang ni? Kita je ada yang adil. 10 orang dalam WhatsApp group ni. Siapa nak pergi? Engkau lah pergi, engkau lah pergi. Akhir sekali semua tak pergi. Maka 10 orang tadi yang adil tadi berdosa. Fardu kifayah. 2 orang kena pergi jadi saksi. 2 orang kena pergi jadi saksi, barulah terangkat fardu kifayah. Okay? Maka jika tertegah, tak ada, berdosa sekaliannya. Berdosa sekalian. 10 orang je yang adil, yang lain semua fasik. Jadi 10 orang ni duduklah hari ni, 2 orang ni jadi orang ni pandai-pandailah dia buat. Pandai-pandailah dia buat jadual. Yang ni pandai-pandai dia buat jadual kan. Kemudian pada satu kali tu semua tak pergi. Semua tak pergi, tak nak pergi. Sebab ada hal masing-masing. Semua tak nak pergi kerana ada hal masing-masing. Maka semua berdosa. Siapa berdosa? Yang berdosa semua yang adil tu. Termasuk yang fasik tu berdosa jugalah. Siapa suruh kau fasik? Bila nak bertobat? Yang fasik tu memanglah berdosa. Yang adil ni pun berdosa juga. Kerana fardu kifayah. 2 orang mesti kena pergi jadi saksi. Dan wajib atas mereka yang dituntut akan dia menanggung saksi, dan wajib atas mereka yang dituntut, yang disuruh. Asalnya jadi saksi tak perlu dituntut, tak perlu dipanggil, tak perlu dipilih. Tapi oleh kerana tak ramai ni, maka dituntutlah, disuruhlah, dipilihlah orang tertentu yang adil saja untuk jadi saksi.
Jadi wajib atas mereka yang dituntut akan dia menanggung saksi. Menanggung saksi itu maksudnya jadi dapat tanggungjawab jadi saksi tadi, memperkenankanlah, mesti apabila dipanggil mesti kena pergi. Mesti kena pergi. Jikalau ada yang lain sekalipun, mesti dia kena pergi. Sebab dia diminta untuk pergi. Dan wajib atas mereka yang dituntut akan dia menanggung saksi, memperkenankan. Dia fardu kifayah. Jadi kalau katakanlah memang ada yang adik-adik lain, tapi kami nak panggil 2 orang ni lah, jomlah jadi saksi anak perempuan kami. Fardu kifayah dia kena datang. Walaupun ada orang lain kan ada. Tak, bila dah dituntut untuk datang, mesti datang. Fardu kifayah. Melainkan ada baginya uzur. Lainlah dia sakit, seperti sakit, lainlah. Atau terpenjara, lainlah, kena menjaga. Nak pergi macam mana? Atau lainnya, atau apa-apalah keuzuran yang diiktiraf syara'. Habis berkaitan dengan saksi. Wallahul muwaffiqu bis-shawabi wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Habis berkaitan dengan saksi. Berapa kali kita bahas bab saksi ni? 4 kali. Bab saksi je 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 kali. Habis bab saksi. Masuk akan datang insya-Allah bab wali pula. Wali ni siapa-siapa ke boleh jadi wali? Boleh tak anak nak jadi wali? Dah sebut dah tadi, anak jadi bolehkah anak jadi saksi? Boleh anak jadi saksi. Soalannya wali macam mana? Adakah anak boleh jadi wali? Anak-anak lelaki boleh jadi wali bagi maknya? Boleh tak anak jadi saksi? Jadi saksi dah sebut tadi boleh. Kan? Anak boleh jadi saksi ya. Anak boleh jadi saksi perkahwinan ibu bapa mereka. Kan? Kita dah baca tadi. Habislah. Wallahu a'lam. Habis. Selesai bab saksi, kita sambung akan datang bab wali pula. Hampir sejam. Wallahu a'lam. Sunnah tasbih kafarah dan surah Allah subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.